حرمة دم المسلم وأسباب إداره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Iqbal Syafiq bin Basri dan nombor matrik saya 065322. Saya akan menceritakan tentang kepentingan hadis ini, iaitu hadis yang ke-14 yang bertajuk menjaga hak hidup seorang muslim, yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, kepentingan hadis ini ialah hadis Rasulullah SAW ini berisi tentang penjelasan mengenai ajaran Islam yang mulia. Hadis ini juga menjadi kaedah hukum dalam menjaga hak hidup seorang muslim selama ia tidak mengancam keamanan masyarakat dan keselamatan individu-individunya. Akan tetapi, ketika kehidupan satu individu itu membahayakan keutuhan masyarakat, ia akan menjadi virus yang membahayakan persatuan umat, yang merosakkan agama, yang merosakkan akhlak dan juga yang merosakkan kehormatan, dan juga akan menyebarkan kejahatan dan kesesatan. Hak hidupnya akan hilang dan kehidupannya menjadi sia-sia. Ia harus disingkirkan untuk menjaga kehidupan masyarakat Muslim supaya tetap dalam keadaan aman dan sejahtera. Ibnu Hajar Al-Haytami telah menjelaskan kepentingan hadis seperti berikut. Hadis ini termasuk dalam kaedah penting yang berkaitan dengan hal yang sangat penting, iaitu dari segi nyawa seorang manusia. Hadis ini berisi penjelasan tentang hal-hal yang membolehkan dan tidak membolehkan tentang penghilangan nyawa. Tujuan utama kaedah ini adalah untuk melindungi manusia agar tidak terkeluar daripada akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam bin Hasim, bernombor matrik 066704. Sebelum kita pergi pada isi yang lebih lanjut di dalam hadis ini, perbincangan, jadi di sini saya ingin mensyarah lafaz hadis ini, iaitu kata-kata yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, di dalam hadis ini ada menyebut la yahillu damu, iaitu bererti tidak halal darah. Maksudnya di sini adalah tidak boleh menumpahkan darah. Apa itu? Maksudnya tak boleh membunuh. Yang kedua disebut dalam hadis ini juga ialah bi ihda salasin, yang bererti salah satu dari tiga hal. Maksudnya adalah boleh membunuh seorang Muslim itu jika dia melakukan salah satu daripada tiga perkara tersebut. Dan yang ketiga sebut dalam hadis ini ialah wan nafsu bin nafsi, yang bererti jiwa dengan jiwa. Maksudnya adalah membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang benar untuk membunuh. Maksudnya kita bunuh dengan sengaja. Okey. Kemudian as-siyabu az-zani, bererti yang sudah menikah dan melakukan zina. Kalimah as-siyabu bererti tidak perawan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalam bahasa Arab, kalimah ini digunakan untuk lelaki dan perempuan. Kalimah ini merupakan bentuk isim fa'il, iaitu pelaku, dari kata saba, dari perkataan saba, iaitu kembali. Biasanya kalimah ini digunakan untuk perempuan kerana perempuanlah yang sering kembali kepada keluarganya. Kalimah az-zani adalah isim fa'il dari kalimah zana, yang menurut bahasa bererti berbuat nista, dan menurut syarak bererti seorang lelaki menggauli seorang perempuan yang masih hidup melalui bahagian depan, iaitu farash ataupun vagina, tanpa ikatan pernikahan. Seterusnya iaitu at-tariku lid-dinihi, yang meninggalkan agamanya.
Dan yang terakhir ialah al-mufariqu lil jama'ah. Bererti meninggalkan jamaah. Maksudnya adalah meninggalkan jamaah muslim kerana murtad. Iaitu maksudnya di sini ialah murtad, keluar daripada agama ataupun meninggalkan agama Islam. Perlindungan hak hidup orang Islam ialah yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhnya. Bermaksud, orang itu mengakui kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada kenabian serta kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini akan dilindungi darahnya, jiwanya dan hak untuk hidup. Tiada siapa pun boleh menumpahkan darahnya dan perlindungan ini kekal pada seorang Muslim. Namun, ia boleh ditarik balik atau dibuang apabila dia melakukan salah satu daripada 3 jenayah berikut. Yang pertama, membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang munasabah. Yang kedua, berzina selepas berkahwin dan murtad. Seterusnya, hukuman rejam. Ijma' ulama' bersepakat bahawa had bagi penzina yang sudah berkahwin iaitu muhsan ialah rejam sampai mati. Hal ini kerana dia telah kehilangan kehormatan orang lain dan melakukan perbuatan yang keji. Sebenarnya Allah telah menganugerahkan nikmat yang halal, tetapi mereka memilih jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang buruk. Selain itu, dia juga melakukan kejahatan dengan membinasakan keturunan dan melanggar larangan Allah. Dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Muhsan ialah seorang yang merdeka, baligh, bijak dan pernah menjalinkan hubungan dalam perkahwinan yang sah. Hukum rejam adalah berdasarkan sabda dan amalan Nabi Muhammad SAW. Ada satu jemaah kumpulan perawi yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW merejam Ma'is. Imam Muslim dan selainnya juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan untuk merejam Al-Qamidiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh jemaah adalah seperti berikut. Wahai Unais, pergilah kepada isteri orang ini. Jika dia mengaku, kemudian rejamlah. Kemudian Unais pergi ke tempat wanita itu dan wanita itu mengaku ia telah berzina. Kemudian Unais merejamnya. Ketentuan mengenai rejam ada disebut di dalam Al-Quran, tetapi ayat itu dinasahkan. Ayat itu bermaksud seorang lelaki tua dan perempuan, jika mereka berzina maka rejamlah keduanya. Hal ini kerana itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar lagi Maha Bijaksana. Ibnu Abbas juga menjatuhkan hukuman rejam kepada penzina muhsan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 15. Yang bermaksud, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami yang telah menerangkan kepadamu banyak dari isi kitab-kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula dia telah tinggalkan. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang mengingkari hukum rejam, mereka telah mendustakan Al-Quran tanpa disedari. Kemudian, dia membaca ayat tersebut serta berkata, hukum rejam termasuk hukum yang disembunyikan oleh ahli kitab. Seterusnya, hukuman qisas. Ijma' bersepakat bahawa orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja hendaklah dihukum qisas. Hukumannya membunuhnya kembali. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, dan telah kami tetapkan di dalamnya Taurat bahawa jiwa membalas dengan satu jiwa. Surah Al-Maidah ayat 45. Penerapan hukuman qisas adalah untuk kehidupan manusia menjadi lebih aman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, bermaksud, qisas ada terjamin kelangsungan hidup bagi kamu wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Jika seorang mukallaf iaitu seorang yang telah dibebani dengan kewajipan menghapuskan jiwa baik lelaki maupun perempuan dengan sengaja tanpa alasan yang munasabah,
dia akan dijatuhi hukuman mati. Dari Amr bin Hazm dari Rasulullah SAW, sesungguhnya lelaki dibunuh kerana membunuh wanita. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahawa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman bunuh seorang Yahudi kerana dia membunuh jirannya. Undang-undang qisas gugur apabila keluarga yang dibunuh telah memaafkan pembunuh. Para ulama juga bersepakat bahawa hukuman qisas adalah wajib sekiranya pembunuh dan yang dibunuh adalah kafir. Akan tetapi mereka berselisih pendapat jika yang terbunuh adalah orang kafir yang belum diperangi, seperti orang kafir zimmi terjamin dan musta'min dilindungi. Mazhab Hanafi meyakini bahawa qisas adalah wajib sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jiwa dibalas dengan jiwa, dan sabda Nabi Muhammad SAW, jiwa dibalas dengan jiwa. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Maliki berpendapat bahawa seorang Muslim yang membunuh orang kafir tidak wajib dikenakan qisas. Hal ini kerana mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang Islam tidak dibunuh kerana membunuh orang kafir. Mereka menganggap hadis ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum dalil yang ada, iaitu jiwa dibalas jiwa. Jumhur ulama juga berpendapat bahawa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum mati kerana sesuai dengan pendapat Umar Al-Khattab. Isu semasa berkaitan hukuman qisas. Melalui pelaksanaan hukuman qisas di negara Brunei, pada 22 Oktober 2013, Kerajaan Brunei Darussalam telah mewartakan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Pada 1 Mei 2014, fasa 1 yang melibatkan hukuman takzir selain hukuman mati dan qisas dilaksanakan. Syarat-syarat bagi orang yang membuat ikrar pengakuan salah bagi hukuman had dan qisas ini ialah: Mahkamah Syariah memperuntukkan bahawa orang itu mestilah sempurna akal, telah mencapai akil baligh, boleh mendengar dan bercakap. Sesuatu ikrar itu hendaklah dibuat secara mutlak dan sukarela tanpa kekerasan, ancaman, dorongan atau janji. Manakala di Malaysia, wujudnya Seksyen 302 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa barang siapa melakukan kesalahan membunuh orang, hendaklah diseksa dengan bunuh. Di Malaysia, pelaksanaan hukuman bunuh dibuat dengan menggantung pesalah sehingga mati. Antara kes-kes yang melibatkan hukuman bunuh balik ini ialah kes YouTuber membunuh kekasih dan pembunuhan kejam Datuk Susilo T. Lawiyah. Namun, terdapat gerakan yang mahu hukuman mati dimansuhkan di Malaysia. Gerakan itu juga disokong oleh beberapa NGO dan Majlis Peguam. Mereka mengatakan antara lain adalah salah bagi manusia mengambil nyawa orang lain dan juga khawatir akan berlaku kesilapan dalam keputusan mahkamah. Tu hari Sayyidina Umar dia duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk dengan sahabat, bincang ke apa ke, wallahu alam. Ramailah sahabat. Kemudian daripada jauh nampak dua orang pemuda duduk cekak baju satu orang ni. Cekak baju tu duduk buat mai. Bawa heret sampailah ke depan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tanya, kenapa kamu berdua heret laki ni? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lelaki ini telah membunuh ayah kami. Bunuh. Wa nahnu nuridul qisas, kami nak qisas, bunuh balas. Yang dituduh ada depan, yang menuduh pun ada depan. Sayyidina Umar tanya terus, ahaqqan qatalta abahum, benarkah kamu bunuh ayah mereka? Macam mana orang zaman tu nak jawab apa? Bagi masa nak ambil peguam kah? Macam mana? Maka jawab lelaki tadi, na'am, ya, saya bunuh ayah mereka. Sayyidina Umar tak pancung terus, dia tanya, walima ya akhal Arab, kenapa kamu bunuh ayah mereka wahai pemuda? Kau jawab lelaki ni, ayah mereka bawa masuk unta dalam ladang kami, dalam ladang saya di tengah padang pasir tu, masuk unta.
Bila unta ni masuk unta, dia pergi makan lah. Unta ni pergi makan. Hak lelaki ni kata, aku pun larang ayah dia buat keluar. Ayah dia buat teheran. Maka aku pun baling batu, kena kepala. Allah takdir, mati. Sayyidina Umar kata apa? Al-qisas, bunuh balas. An-nafsu bin nafs, nyawa dengan nyawa. Kena bunuh balas. Sepatutnya minta ganti rugi je. Ganti rugi berapa? Ganti rugi berapa banyak buah yang dimakan, berapa banyak pokok yang tak boleh hidup balik dipijak, ganti rugi. Kenapa pergi bunuh dia, baling batu? Kena qisas. Maka katalah lelaki ni, dia kata, wahai Amirul Mukminin. Semua orang zaman tu orang bertakwa, banyak orang bertakwa. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, seandainya tetap perlu dilaksanakan bunuh ke atas aku, berikan beberapa hari, 2 hingga 3 hari, untuk aku pulang kepada keluarga aku di pertengahan ataupun di pedalaman padang pasir. Kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang membantu anak-anak kecil itu selepas daripada Allah, melainkan aku je. Maksudnya penjaga dia seorang je. Isteri ada, apa semua anak-anak kecil. Lelaki tu kata tak apa, boleh qisas ke atas aku. Nampak tuan, beza orang dulu buat dosa. Qisas ni bunuh tuan, pancung. Siapa dia mau? Tapi dia mengaku, ya, saya buat salah. Wahai Sayyidina Umar, bagi 3 hari aku nak balik. Nak beritahu ke anak isteri apa semua, jual apa yang patut apa semua, nak cari satu orang boleh tengok, tolong tengok. Sayyidina Umar kata, perlu kepada seorang penjamin. Kalau ada penjamin, kamu boleh balik. Wa man yakfuluka ya akhal Arab, siapa yang nak jamin kamu? Muslim tadi ni, laki-laki yang nak dibunuh, diqisas tadi, dia pun tengok sahabat. Ada sahabat kan, ada berapa puluh orang tentu. Dia tengok seorang sahabat, aku ada sahabat nak angkat tangan, tak apa, saya menjamin dia. Tak ada. Sahabat tak mau jamin. Sebab apa tuan-tuan? Tak, siapa dia ni? Dia ni siapa dia? Kalau dia balik dan dia tak mai dah, maka yang jamin itu akan diqisas. Hak jamin atau kafil tu. Maka Sayyidina Umar tanya dia lagi, wahai pemuda, siapa nak jamin kamu? Sakatas sahabatu jami'an. Semua diam. Maka pemuda ni tengok dengan penuh sayu. Dia tengok seorang muka sahabat, siapa tak angkat. Sayyidina Umar dah mula kesian, tengok kesian lelaki ni. Tapi takkan dia kata tak apa, aku jamin. Tak boleh, dia Perdana Menteri. Kecuali lah Perdana Menteri di sebuah tempat tu. Dia yang jamin kan. Subhanallah. Bila tak ada siapa, dah 2 kali dah Sayyidina Umar tanya, tak ada siapa nak jamin lelaki ni untuk dia balik 2-3 hari. Sayyidina Umar pun tengok kepada 2 pemuda tadi, waris anak tadi ni, ata'fuani anhu liwajhillah. Boleh tak waris hak 2 orang ni ampunkan dia? Waris boleh ampunkan. Waris boleh ampunkan dan ambil diat 100 ekor unta. Boleh. Maka waris tuan-tuan, waktu tu, hari tu ayah meninggal, nak ampunkan? Tak. Dia kata tak. Nuridul qisas. Kami nak qisas. Maka Sayyidina Umar pun tanya buat kali yang terakhir, ada di kalangan kalian yang nak jadi penjamin kepada lelaki ni? Tunduk lelaki ni, tunduk. Mohon ke tak tahu. Maka bangun satu orang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia bangun, dia kata, ana kafiluhu ya Amirul Mukminin. Bila dia bangun, dia kata, ya wahai Umar Amirul Mukminin, aku jamin. Sayyidina Umar terkejut. Sebab apa tuan? Sayyidina Umar tanya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ata'rifuhu? Kenal ke? Abu Dzar kata tak kenal. Wahai Abu Dzar, adakah kamu tahu apa akibat kamu jamin dia? Abu Dzar kata, ya, sekiranya dia tidak datang, qisas itu akan dikenakan kepada aku. Maka Abu Dzar pun jamin dia. Laki ni pun balik, Sayyidina Umar pun balik, Abu Dzar pun balik, 2 waris tadi pun balik, semua orang bersurai. Baliklah laki tadi. Sayyidina Umar kata 3 hari, 2 atau 3 hari datang sebelum matahari terbenam, maghrib. Maka berlalulah 1 hari, tak mai. Dia boleh mai hari pertama, dia boleh mai. Laki Badui tadi tak mai.
Arab Badui je, Arab padang pasir, tengah padang pasir, Arab Badui, Arabi. Dalam hadis ni sebut Arabi ni Badui. Hari kedua habis, Badui ni tak mai. Hari ketiga habis. Hari ketiga masuk asar. Orang pun azan. Kemudian habis sembahyang asar, semua orang tunggu. Sayyidina Umar pun pergi tempat tu, tempat memutuskan hukuman, tempat nak menjatuhkan hukuman. Di situ nak pancung. Abu Dhar pun pergi, dua waris pun pergi, Sayyidina Umar pun pergi di situ, orang ramai pun mula berhimpun tunggu. Asar dengan maghrib tuan, kat lama mana? Kan duk cicah teo lah apa sikit. Ambil 5. Masa pun berlalu. Sayyidina Umar duk perhati. Dia duk, Sayyidina Umar ni dah duk gencang dah ni. Sahabat-sahabat lain pun duk gencang dah. Dah pasal apa? 5.5 tak mai, 6 tak mai, 6.5 tak mai. Kalau bahasa kita lah. 6.5 tak mai, 7 tak mai. Muka Sayyidina Umar semua akan duk tengok dah. Sebab seorang sahabat Rasulullah yang tak bersalah, hukuman tetap hukuman, akan dijatuhkan hukuman. Dia akan dipancung, Abu Dhar. Abu Dhar kata kat Sayyidina Umar, aku menjamin je kerana aku melihat kebenaran pada wajahnya. Sahabat lain tak kata apa. Sampai pukul 7. Kita katalah sampai 7 lah maghrib berapa? 7.20. Sampailah 7.16. Oh, kira dekat-dekat dah tu. Tak main lagi. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Dhar, kamu tahu apa yang perlu dilakukan. Kencung lah. Masuk 7.20, matahari pun terbenam. Lalu mereka mendengar suara Badui tak sah daripada atas bukit tu. Ha anadha, ha anadha. Ni dia aku mai, ni dia aku mai. Daripada jauh tu, dia menjerit dah. Dia tahu kalau dia tak mai Abu Dhar penuh. Bila dia sampai dekat, Umar tanya dia, wahai Badui, kalau kamu tak mai pun tak ada siapa nak pergi cari kamu. Kami pun tak tahu hang duduk mana. Maka Badui ni jawab, wallahi ma alayya min Umar. Aku tak pernah berhutang dengan Umar. Aku tak pernah berhutang dengan orang ramai. Walakin alayya min alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Tetapi aku berhutang dengan Tuhan, iaitulah Allah yang mengetahui secara segala rahsia dan benda yang tersembunyi. Sebab iman. Mai ni sebab iman. Wa wallahi ya amiral mu'minin, demi Allah wahai amirul mu'minin, aku datang dan dalam keadaan meninggalkan ahli keluargaku yang masih kecil. Tidak ada siapa yang menjaga mereka kecuali Allah. Dan aku datang semata-mata untuk dilaksanakan hukuman Allah ini ke atas aku. Tinggal macam tu lah, tak ada orang. Tapi sebab iman. Dengar lagi tu cakap Sayyidina Umar merambung habis ni, fatahaddaratid dumu'u ala lihyati Umar. Oh, ayat mata penuh ni Sayyidina Umar teriak. Sahabat semua teriak. Sahabat semua jenis tu lah kan, semua jenis mudah mengalirkan air mata ni. Maka teriak. Sayyidina Umar pun kalih kat waris tadi, adakah sampai sekarang kamu berdua tidak ampunkan dia? Kau jawab dua orang waris tu, bahkan kami ampunkan lelaki ini. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perbincangan hadis ini berkaitan hukuman orang yang murtad, iaitu orang yang keluar meninggalkan agama Islam. Ijma' ulama' telah bersepakat bahawa orang yang telah murtad ataupun meninggalkan agama Islam ini perlu dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka. Tetapi sebelum dijatuhkan hukuman bunuh itu, mereka ini perlu diberi peluang untuk bertaubat, iaitu kita beri peringatan dan nasihat kepada mereka, pujuk mereka supaya kembali ke agama Islam. Sekiranya mereka tidak mahu, maka hukuman bunuh ini perlu dijatuhkan sekiranya mengikut hukum syariat Islam ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para penulis kitab Sunan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man baddala dinuhu faqtuluhu. Maksudnya, orang-orang yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah. Hadis ini pun menyebut bahawa orang yang murtad perlulah dibunuh. Suka saya untuk kongsikan satu kisah di mana pada zaman sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Rasulullah SAW telah mengutuskan sahabat karibnya iaitu Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman. Pada satu ketika itu, Sayyidina Muaz bin Jabal ini telah diutuskan oleh Nabi ke Yaman dan beliau ternampak ada seorang lelaki yang dikurung di dalam satu tempat. Nampak ditahan. Jadi, apa yang beliau buat? Sayyidina Muaz pun bertanya kepada orang yang di sana, kenapakah lelaki itu dikurung? Apa kesalahan yang dia lakukan? Jadi jawab orang itu bahawa lelaki itu dikurung kerana dia telah murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Jadi, apa kata-kata yang dikeluarkan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal ini? Kata-kata beliau seperti, aku tidak akan duduk di dalam pentadbiran selagi mana lelaki itu tidak dinasihatkan untuk kembali ke agama Islam. Dan yang kedua, Sayyidina Muaz kata, perlulah beri nasihat seberapa banyak kali, 2 ataupun 3 kali kepada dia. Sekiranya dia tak nak kembali, enggan atau bertaubat kembali ke agama Islam, maka bunuhlah dia. Jadi di sini ada 2 item yang penting kita perlu ambil. Yang pertama, kita perlu pujuk jika seorang itu murtad. Kita perlu pujuk dia untuk kembali ke jalan yang benar. Sekiranya ada pendapat mengatakan bahawa jika 2-3 kali kita pujuk dia tidak mahu, maka bunuhlah dia. Jadi di sini kalau kita tengok hukuman di dunia yang ditetapkan oleh Islam betapa beratnya sehingga orang yang murtad perlu dibunuh. Dalam hal ini juga isu murtad ini, ulama ada berbeza pendapat perempuan yang murtad. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa perempuan yang murtad perlu dihukum sama seperti laki-laki yang murtad. Maknanya perlu dihukum bunuh. Tetapi di dalam mazhab Hanafi, mereka berdalil dengan hadis yang mana Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita tanpa perbezaan perempuan kafir yang sebenar dan perempuan yang murtad. Mereka melarang kerana untuk berdalil dengan hadis ini. Jadi apa yang mereka buat? Mereka mengatakan pendapat ini berpegang dengan perempuan yang murtad perlu ditahan ataupun dipenjarakan sehingga mereka itu kembali bertaubat ke agama Islam. Ini baru hukuman di dunia. Kalau belum lagi hukuman di akhirat, siksaan yang Allah berikan kepada orang yang murtad ini lagi dahsyat dan ngeri. Na'udzubillah min zalik. Seperti mana siksaan yang dikubur di zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki Nasrani yang telah memeluk Islam. Kemudian dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di depan Rasulullah SAW. Lelaki Nasrani ini merupakan seorang penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Pada satu ketika lelaki Nasrani ini telah murtad keluar dari agama Islam dan dia telah menyebarkan isu mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini tidak mengetahui kecuali apa yang aku tuliskan untuk dia. Maksudnya di sini dia mengatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu dusta. Selepas kata-kata itu, Allah telah mematikan lelaki Nasrani ini. Jadi selepas dia mati, dia telah ditanam oleh orang-orang Nasrani di berkuburan. Pada keesokan hari selepas hari kematian itu, orang Nasrani melihat bahawa mayat lelaki Nasrani ini tidak diterima bumi. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka, mereka menganggap bahawa ini perbuatan Rasulullah mengeluarkan jasad mayat lelaki Nasrani ini kerana marah akibat murtad daripada agama Islam. Sebenarnya ini hanya tuduhan, bukannya Nabi buat. Jadi mereka tanam kembali dengan kedalaman yang lebih dalam. Keesokan hari kedua datang tengok perkara yang sama juga berlaku. Mayat tidak terima bumi. Dan mereka menuduh lagi bahawa Nabi dan para sahabat yang melakukan perkara ini. Dan mereka tanam kembali dengan kedalaman yang lebih dalam supaya Nabi tidak dapat mengeluarkannya. Pada hari ketiga, mereka datang tengok jasad ataupun mayat itu tidak terima bumi. Jadi mereka sedar bahawa ini bukan perbuatan daripada manusia. Ini adalah perbuatan daripada ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan ke atas orang yang murtad. Allahu Akbar. Ini siksaan dalam kubur. Allah
tunjukkan di mana di zaman Nabi pun sudah berlaku. Jadi kita janganlah terdetik dalam hati untuk melakukan kekufuran, untuk keluar daripada agama Islam, kerana sesungguhnya hukuman di dunia sudah berat, apatah lagi hukuman yang dijatuhkan di akhirat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Haji Nuki Malakala Kasar Manuk Dikuluk-kuluk Kurang cepat-cepat Kamalah Hamalahmu. Culap, lihat deh, ada yang mencurigakan. Hah? Siapa yang mencuri makan? Mencurigakan? Adeh, main HP mulu sih. Hehehe. Maaf. Mulai sekarang, kamu sudah resmi jadi penganut agama demit. Pulanglah. Baik, Bah. Dari mana kamu? Dan apa yang kamu lakuin? Jawab. Iya. Aku habis acara ritual pindah keyakinan. Pindah keyakinan? Bukannya agamamu Islam ya? Iya, aku pindah agama demit. Wah, nggak bener nih. Kamu tahu itu namanya apa? Murtad. Dan harus dibunuh. Iya. Tunggu Culip. Slow. Yang halal darah itu mereka yang sengaja murtad dengan tujuan pengkhianatan dan fitnah untuk merusak Islam. Ya, terus gimana? Kita bimbing dia agar kembali ke jalan yang benar. Dengar, mengapa kamu pindah keyakinan? Aku merasa Islam itu berat, banyak kewajiban dan lain-lain. Aku nggak sanggup. Dengar, semua itu yang diperintahkan demi untuk kebaikan kamu sendiri. Dan tahukah kamu bagaimana ancaman orang yang murtad di akhirat nanti? Hah? Apa? Tolong. Aku dahulu juga pernah sholat. Aku juga pernah memiliki iman. Bukankah iman sekecil apapun akan menolong di akhirat? Ya, tapi karena kamu telah menghapus iman itu dengan kemurtadan, maka kamu tidak punya kesempatan. Disinilah tempatmu untuk selama-lamanya. Tidak, aku tidak ingin membusuk di neraka. Bertaubatlah atas apa yang telah kamu lakukan. Semoga Allah menerima taubatmu. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Isu semasa yang dapat kita bawakan dalam hal murtad ini, kalau kita tengok pada awal tahun 2021, di mana telah tularnya satu video yang berkaitan pengakuan bersumpah dibuat oleh seorang yang bernama Muhammad Kamaruzzaman, iaitu kita lebih kenal dengan panggilan Nur Sajjad. Dia mahu meninggalkan agama Islam. Di dalam laman sesi usahawan kosmetik ini telah mengundang pelbagai reaksi yang berbeza oleh orang ramai. Video yang berdurasi 1 minit 45 saat ini telah memaparkan luahannya seakan-akan mahu menukar agama selepas mendakwa kecewa dengan tindakan orang sekeliling. Menurut Sajjad, tindakan orang ramai dan Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS bukan memberi iktibar, sebaliknya membuatkannya lebih takut dan berasa lebih baik untuk keluar daripada agama Islam. Di dalam video tersebut, dia telah bersumpah dengan nama ayah dan ibunya bahawa dia ingin keluar daripada agama Islam. Dia berkata sedemikian kerana orang sekeliling yang membuatkan dia untuk jauh dan mahu keluar dari Islam. Jadi di sini, saya ingin mengulaskan beberapa perkara berkaitan ucapan kalimah murtad. Sebenarnya ucapan kalimah murtad ni bukannya kita boleh buat main macam kita sembang kedai kopi. Tapi ucapan ini ataupun isu murtad ini dia melibatkan kita punya akidah dan pegangan kita terhadap agama Islam. Jadi saya ingin berkongsi sedikit pandangan ataupun teguran yang dibuat oleh JAIS terhadap video yang telah tular itu, di mana menurut JAIS bahawa bergurau, kecewa ataupun mengajuk melafazkan aku keluar Islam merupakan ucapan untuk memutuskan kepercayaan terhadap agama Islam yang benar dan tinggi, selain ia sangat ditegah dan dilaknat dalam Islam.
Menurut Jaiz lagi, ucapan murtad bukanlah kalimah yang boleh jadikan mainan semata-mata. Implikasi ucapan murtad ini besar kepada umat Islam dan agama serta negara. Menurut Jaiz lagi, ia dianggap sensitif oleh umat Islam apabila diperkatakan secara terbuka. Setiap ucapan yang mengandungi keburukan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain akan dinilai suatu dosa. Pengucapan murtad memberi kesan besar kepada amalan kita kerana ia merosakkan iman apabila jelas dinyatakan tanpa paksaan dan mengandungi maksud kufur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66 yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Okey, sebenarnya isu murtad yang berlaku ni mesti ada faktor atau penyebab yang menyebabkan seseorang itu nak murtad. Jadi, wajar untuk saya kongsikan beberapa faktor yang penting untuk kita tahu berkaitan apa yang menyebabkan seseorang itu murtad. Yang pertama, kalau kita tengok faktor yang menyebabkan berlakunya murtad ini di mana kejahilan seseorang itu terhadap ilmu agama. Sebenarnya ilmu agama ini adalah sangat penting untuk kita tahu ataupun sangat penting yang perlu ada pada semua orang, kerana dari ilmu agama inilah yang akan membentukkan diri kita, siapa yang sebenarnya diri kita ini. Diri kita ini sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita memahami agama, kita tahu hukum hakam yang ditetapkan oleh agama bahawa murtad itu tidak boleh ataupun haram dilakukan oleh seseorang, maka dengan ilmu agama inilah kita akan tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang hambanya untuk melakukan perkara-perkara kufur tersebut. Jadi faktor yang kedua yang kita boleh ambil daripada isu murtad ini yang menyebabkan seseorang itu melakukannya ialah pengaruh bersama untuk berkahwin. Sebenarnya banyak isu berkaitan orang yang murtad ini disebabkan perkahwinan. Jadi ini adalah merupakan faktor yang besar juga mendorong kita untuk keluar Islam. Disebabkan apa? Disebabkan terlalu ataupun terlampau sayangkan terhadap pasangan itu sampai kita sanggup gadaikan agama untuk murtad. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dan faktor yang ketiga yang wajar untuk dikongsikan ialah apabila terpengaruhnya dengan hiburan. Kadang-kadang hiburan ni lah yang menyebabkan kita lalai, sehingga kan agama boleh dipermainkan, diperkotak-katikkan. Seperti mana yang dibuat dalam ucapan murtad itu. Jadi kesimpulannya di sini yang dapat dibuat ialah janganlah kita mudah atau terpedaya dengan nafsu untuk keluar agama Islam, kerana semua ini akan membinasakan diri kita di hari kelak. Sebelum saya mengakhiri video ini, kata-kata yang boleh dibuat iaitu jika ikut hati mati, jika ikut rasa binasa. Wallahu a'lam. Baik, berkenaan dengan pelaksanaan zaman Nabi memang banyak sangat. Kalau saya boleh sebut memang banyaklah. Sebagai contohnya kita katakan dalam masalah zina. Dalam masalah zina, jika sekiranya yang muhsan dan muhsanah, yakni pernah berkahwin, telah dilaksanakan satu hukum, iaitu dipanggil sebagai hukum rejam, maka dalam sejarah menunjukkan ada 5 orang Nabi laksanakan hukuman. Pertama, 2 orang Yahudi, lelaki perempuan. Kedua, Ma'iz. Ketiga, Ghamidiyah. Dan keempat
Yang tadi 2 orang, Ma'id seorang, Ghamidiyah dan seorang lagi dipanggil Imra'atu Unais. Ini 5 yang disebut dalam kitab Qubatul I'dam oleh Syekh Al-Ghamidi. Berkenaan dengan tentang tangan pula sebagai contohnya, ini sabit dalam hadis sahih tentang wanita Al-Makhzumiyah. Nabi SAW pernah menghukumnya. Dan Nabi juga mengangkat hukuman terhadap hamba kepada Hatib bin Abi Balta'ah kerana tahun tersebut pada zaman Sayyidina Umar dipanggil sebagai Amur Ramadah. Gawat ekonomi, makanan tak cukup, kemarau yang amat sangat. Jadi pada masa itu, sedikit selingan daripada saya tentang pelaksanaan hukum hudud. Siapa yang lebih layak untuk membuat hukuman hudud ini. Info ini ataupun poin ini saya telah dapati daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Di situ mereka menceritakan tentang hukuman hudud ini dan saya mengambil sedikit daripada poin mereka. Okey. Sekiranya kita mengambil pendekatan hukuman hudud ini sebagai urusan negeri, komplikasi dari segi penguatkuasaan akan menjadi lebih ketara kerana bidang kuasa negeri yang terhad. Ini belum lagi mengambil kira proses pentadbiran yang lain, seperti pengendalian orang tertuduh serta penyampaian saman kepada saksi. Walau apapun urusan teknikal, proses pelaksanaan ini boleh difikirkan setelah kita selesai dan mencapai kata sepakat dan muktamad dalam menentukan kedudukan substantif hudud dan kedudukannya dalam konteks perlembagaan dan falsafah perundangan negara. Kita baru sahaja bermula pada tahap yang pertama dalam proses yang panjang dan mencabar. Okey. Seterusnya adalah sekiranya hudud ini mahu dibuat di peringkat negeri, kita mungkin menghadapi pelbagai komplikasi undang-undang, terutamanya dari segi kuasa Dewan Perundangan Negeri dan juga bidang kuasa Mahkamah Syariah. Selain daripada itu, hukum hudud ini akan hanya terpakai pada orang Islam sahaja, serta hanya melibatkan kesalahan yang tidak ada dalam senarai persekutuan. Walaupun perlembagaan secara umumnya tidak menyekat Badan Perundangan Negeri daripada menggubal kesalahan berkaitan perintah agama Islam, dan hudud ini merupakan sebahagian daripada perintah agama Islam. Perkara-perkara berkaitan juga hendaklah diambil berat kerana ia akan mendatangkan reputasi negatif terhadap hukuman jenayah syariah khususnya, dan seterusnya memberi kesan buruk kepada kedudukan agama Islam secara umumnya. Dan yang terakhir pula daripada saya iaitu kesimpulan daripada hadis ini yang mempunyai 6 kesimpulan. Okey, yang pertama adalah ajaran agama yang dianggap benar adalah ajaran agama yang diakui oleh majoriti kaum muslimin. Yang kedua pula adalah hadis ini mendorong kita untuk tetap bersama kelompok muslim tanpa melakukan pemberontakan dan penyimpangan. Yang ketiga pula, hadis ini mengandungi perintah untuk menghindari ketiga jenis dosa yang telah dinyatakan dalam hadis ini dan berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalamnya. Yang keempat pula, masyarakat harus dibina agar mereka takut kepada Allah SWT dan merasa diawasi olehnya, baik dalam keadaan sembunyi maupun secara terang-terangan sebelum hukuman ini dilaksanakan. Yang kelima adalah hukuman had ini di dalam agama Islam merupakan pencegahan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah, hukuman qisas harus dilakukan dengan menggunakan pedang. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahawa orang yang membunuh harus dihukum mati secara sesuai dengan cara ia membunuh. Namun sebaiknya wali menggantikannya dengan pedang. Allahu a'lam bissawab. Daripada itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.